Pada permulaan tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan insiden penularan virus baharu iaitu virus COVID-19. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut terkesan dengan penularan virus COVID-19, di mana setakat 6 Jun 2022, total confirm kes sebanyak 4,516,319 dan total death sebanyak 35,690 kes telah direkodkan. Salah satu usaha utama kerajaan untuk membendung penyebaran virus ini ialah dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP Malaysia tahun 2020 hingga tahun 2001 yang juga disebut sebagai PKP atau MCO, merujuk kepada tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap wabak coronavirus yang bermula pada 18 Mac 2020. Perintah Kawalan Pergerakan telah mengubah norma hidup masyarakat seperti hubungan sosial dan budaya rakyat Malaysia yang telah berakar umbi sebelum terjadinya pandemik COVID-19. Terdapat 4 amalan dan budaya yang baru wujud ketika bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Budaya yang pertama ialah budaya amalan penjarakan sosial. Amalan penjarakan sosial sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan ialah suatu amalan di mana seseorang individu dikehendaki untuk menjaga jarak sejauh 1 meter dengan individu yang asing. Amalan ini juga menjadi sebuah amalan yang utama di mana buktinya dapat dilihat apabila kerajaan melarang sebarang pergerakan dan perhimpunan yang melibatkan pengumpulan orang ramai di seluruh negara. Contoh-contoh berlakunya penjarakan sosial adalah seperti penjarakan tempat duduk di tempat makan dan penjarakan di kawasan ibadah. Yang kedua ialah wujudnya larangan melakukan aktiviti secara bersemuka. Sebarang aktiviti yang memerlukan seseorang individu untuk bersemuka telah diperketatkan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Kerajaan telah mengeluarkan arahan untuk penutupan semua premis kerajaan dan premis swasta kecuali premis yang melibatkan perkhidmatan yang penting dan diperlukan oleh rakyat seperti perkhidmatan yang melibatkan bekalan air, makanan, elektrik, kesihatan dan keselamatan. Penutupan ini telah dikuatkuasakan di seluruh negara untuk meminimalkan berlakunya aktiviti secara bersemuka, dan seterusnya segala urusan yang sebelum ini dilakukan secara bersemuka telah digantikan dengan urusan di atas tadi. Budaya yang seterusnya ialah budaya duduk di rumah. Budaya duduk di rumah atau lebih dikenali sebagai budaya stay at home merupakan salah satu budaya utama yang muncul sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Budaya ini memerlukan rakyat Malaysia untuk kekal berada di rumah, menghindari diri daripada berinteraksi dengan mana-mana individu yang bukan daripada rumah yang sama. Untuk menjayakan amalan ini, kerajaan telah menetapkan waktu dan jumlah individu yang boleh dilakukan untuk keluar dari rumah bagi urusan yang penting sahaja. Budaya yang seterusnya adalah larangan merentas daerah dan negeri. Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, segala urusan untuk bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain atau dari satu negeri ke negeri yang lain telah diperketatkan. Pihak berkuasa seperti PDRM Polis Diraja Malaysia telah diberikan kuasa untuk mengadakan sekatan jalan raya di seluruh negara. Memastikan tiada individu yang melakukan perjalanan yang melanggar arahan sekatan di antara daerah dan negeri. Dalam kerajaan dan rakyat Malaysia berusaha mengambil langkah drastik untuk mengekang penularan COVID-19, ia secara tidak langsung telah menimbulkan beberapa isu sosial yang telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pertama sekali, kita dapat menyaksikan bahawa interaksi sosial antara masyarakat telah terputus. Hal ini kerana SOP yang telah diperkenalkan dalam pelaksanaan PKP telah melarang semua lapisan masyarakat untuk menghadiri ataupun menyambut sebarang majlis yang melibatkan penglibatan secara beramai-ramai.
Hal ini termasuklah upacara keagamaan tidak mengira anutan agama, di mana semua aktiviti perayaan di Malaysia adalah tidak dibenarkan, seperti masyarakat India yang tidak boleh menyambut perayaan Thaipusam, masyarakat Cina yang tidak boleh menyambut Tahun Baru Cina, dan masyarakat yang beragama Islam tidak boleh menyambut Hari Raya Aidilfitri ataupun Aidiladha. Selain itu, masyarakat Malaysia juga tidak boleh menyambut sebarang majlis kerajaan seperti majlis perkahwinan, menyambut Tahun Baru Cina dan sambutan kemerdekaan. Seterusnya, aktiviti kemasyarakatan juga tidak dibenarkan seperti hari keluarga, gotong royong, ziarah menziarahi dan sebagainya. Selain itu, pelaksanaan PKP juga telah mewujudkan konflik kekeluargaan. Oleh kerana hampir kesemua sektor pekerjaan terpaksa dihentikan semasa pelaksanaan PKP, para majikan perlu memberhentikan sebilangan besar daripada pekerja mereka oleh kerana dana yang tidak mencukupi untuk membiayai gaji para pekerja. Lebih 10,000 individu di isytihar Muflis sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. 40,680 kes hilang jejak. Kira-kira 120 hotel di seluruh negara terpaksa ditutup sementara atau sepenuhnya akibat pandemik COVID-19. Oleh kerana terdapat sebilangan besar rakyat Malaysia yang telah hilang mata pencariannya semasa PKP, mereka telah menghadapi tekanan emosi yang amat dahsyat sehingga telah memberi kesan dalam rumah tangga mereka. Tekanan emosi yang dihadapi seseorang individu kesan daripada kesempitan hidup telah mendorong mereka untuk bertindak secara agresif sehinggakan kes keganasan rumah tangga dilaporkan meningkat secara mendadak. Lebih 130 kes keganasan rumah tangga direkodkan menerusi talian kasih sepanjang tempoh PKP. Pelaksanaan PKP juga telah mewujudkan fenomena baharu dalam keluarga yang menjejaskan hubungan kekeluargaan di mana ahli keluarga kurang berkomunikasi atau berinteraksi antara satu sama lain. Sebaliknya, banyak menghabiskan masa dengan melayari gadget yang dipengaruhi oleh pengenalan bekerja dari rumah bagi pekerja-pekerja sektor awam maupun sektor swasta. Dan hal ini juga berlaku apabila pelajar dari pelbagai peringkat pengajian yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Kesihatan mental yang semakin merosot semasa negara berperang dengan pandemik COVID-19 telah mencetuskan pelbagai polemik dalam masyarakat seperti masalah kemurungan, keganasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak dan tindakan bunuh diri. Hal ini berpunca daripada tekanan hidup, hilang punca pendapatan dan bebanan hutang. Sehubungan dengan isu hilang punca pendapatan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, kes jenayah telah dilaporkan meningkat semasa PKP dan hal ini dipercayai diakibatkan oleh desakan hidup yang dihadapi oleh masyarakat untuk mendapatkan sebilangan wang demi kelangsungan hidup mereka. Ketika rakyat Malaysia sedang bertungkus lumus dalam menghapuskan isu sosial yang kian meningkat, namun terdapat beberapa pihak yang seolah-olah tidak menghargai jasa dan pengorbanan daripada pihak-pihak yang giat berusaha untuk menghapuskan isu sosial yang bangkit di kala pandemik. Terdapat beberapa punca yang menyumbang kepada peningkatan isu sosial di dalam kalangan negara kita. Punca yang pertama ialah terdapat golongan anti-vaksin di mana masih terdapat individu yang masih tidak mahu divaksinasi dan hal ini telah melambatkan proses pemulihan negara kita daripada wabak dan menyebabkan kita masih lagi menjalani kehidupan dalam budaya baru yang diperkenalkan dalam pelaksanaan PKP. Hal ini juga dapat dilihat apabila terdapat banyak berita palsu mengenai kesan vaksin COVID-19 yang telah disebarkan oleh pihak-pihak yang menolak vaksinasi. Isu ini telah memberi kesan yang amat besar kepada negara kita di mana ramai masyarakat telah tidak mempercayai keberkesanaan vaksin sekaligus membantah pelan pemulihan negara yang memerlukan 80% daripada masyarakat kita untuk divaksinasikan. Punca kedua ialah masyarakat masih memandang remeh terhadap SOP. Pelanggaran SOP oleh masyarakat merupakan punca utama isu sosial di negara kita terus menjadi-jadi. Alasan ini adalah sangat relevan kerana masyarakat yang melanggar SOP telah menyumbang kepada kadar jangkitan COVID-19 untuk terus meningkat. Akhir sekali, kerajaan tidak bertegas dalam mengambil tindakan semasa PKP. Tidak dapat disangka lagi bahawa isu sosial di negara kita terus menjadi-jadi atas dorongan kerajaan yang tidak serius dalam menjalankan tanggungjawab mereka.
Hal ini telah mencetuskan isu sosial yang sangat serius di mana ramai rakyat Malaysia telah terlibat ataupun menghadiri satu penghimpunan yang dipanggil Kerajaan Gagal bagi mengekspresikan perasaan marah dan kecewa mereka terhadap kegagalan kerajaan dalam mengendalikan wabak ini. Apabila kita membincangkan tentang budaya sewaktu PKP ini, ia amatlah berkait rapat dengan etika. Jadi, apakah itu etika? Etika ini tidak susah untuk difahami kerana ia sebenarnya adalah tingkah laku seseorang individu. Bahasa lainnya, ia boleh difahamkan sebagai adab, perwatakan ataupun cara seseorang individu tersebut di sebuah komuniti. Jadi kalau dibincangkan tentang etika, kebiasaannya ia memang akan merujuk kepada tingkah laku yang baik dan akhlak yang mulia. Etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos. Ethos pula bermaksud kepribadian seseorang individu. Etika juga amat berkait rapat dengan budaya kerana etika juga membawa satu budaya di mana dengan adanya etika telah mendorong kepada tanggungjawab sosial di dalam sesebuah komuniti. Etika mampu melahirkan rasa tanggungjawab di dalam seseorang individu terhadap keluarga, rakan-rakan, masyarakat dan juga orang-orang sekelilingnya. Ramai beranggapan etika itu hanya ada ketika kita membantu antara satu sama lain. Tetapi sebenarnya etika lebih meluas daripada itu. Selain membantu orang yang di dalam kesusahan, orang yang di dalam kesepitan, orang mangsa banjir, bangsa kebakaran, etika ini menyeluruhi seluruh aspek di mana ia mampu menyelesaikan masalah sosial di dalam sesuatu masyarakat. Dengan adanya etika yang baik di dalam setiap individu di dalam masyarakat, keharmonian dapat dicapai di dalam negara dan juga di dalam komuniti. Jadi, apakah hubungan antara etika dan budaya sewaktu PKP? Macam yang kita tahu, pada waktu PKP, setiap orang telah diarahkan untuk berada di kediaman masing-masing. Kita telah diarahkan untuk berada di rumah dan tidak dibenarkan bersemuka dengan satu sama lain. Oleh kerana perintah kawalan ini, telah timbulnya budaya baharu di dalam masyarakat di mana masyarakat lebih suka mengasingkan diri daripada bergaul antara satu sama lain. Oleh kerana itu, rakyat telah berasa selesa berada di rumah dan lebih suka untuk menghubungi kawan-kawan, saudara mara dengan menggunakan teknologi mudah seperti melalui media sosial. Pada mulanya, PKP telah dibuat atas dasar pencegahan penularan virus COVID-19. Tetapi, ia telah menimbulkan banyak isu sosial dalam kalangan masyarakat. Sewaktu PKP, banyak halangan yang telah ditempuh oleh setiap rakyat. Namun, oleh kerana masyarakat masih lagi mempunyai nilai etika, selepas sahaja perintah kawalan pergerakan dilonggarkan, ramai masyarakat yang turut membantu kerajaan untuk sama-sama mengatasi masalah di dalam tempoh pandemik. If you see on Twitter, someone says like, oh, I need donations, I just lost a job, anyone wants to buy blueberry tarts, they would instantly get so many retweets and people reach. Ramai juga yang menggunakan platform media sosial untuk memberikan kata-kata semangat kepada setiap rakyat dalam tempoh PKP. Dan ini telah menunjukkan adanya nilai tanggungjawab sosial di dalam setiap individu dan masyarakat di Malaysia. Selepas sahaja perintah kawalan pergerakan iaitu halangan merentas negeri dibubarkan, ramai masyarakat yang bergesa-gesa pulang ke kampung halaman untuk berjumpa dengan saudara mara, keluarga dan rakan-rakan. Keputusan kerajaan untuk tidak menyekat perjalanan rentas negeri bagi sambutan Aidiladha melegakan banyak pihak. Namun jika ramai yang didapati gagal mematuhi SOP ditetapkan kerajaan, tidak mustahil kelonggaran itu boleh ditarik balik. Ini kerana adanya nilai etika di dalam diri di mana mereka tahu bahawasanya silaturahim perlulah dieratkan kembali.
tanpa melupakan SOP yang telah diarahkan oleh kerajaan, masyarakat kembali bergaul antara satu sama lain dengan memakai pelitup muka, menjaga jarak dan sebagainya. Kita patuhlah SOP tu yang seperti yang diterangkan tu kan, dalam 20 orang tu. Kalau lebih pun kita akan ada buat SOP, maksudnya macam ada jarak ke, tak boleh berkumpul lah dalam tempoh yang ramai tu. So mungkin ada timing ke untuk berjumpa, begitulah. Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP memberi kesan akibat perubahan etika dan budaya sewaktu PKP. Pandemik ini mengakibatkan trauma kepada sosioekonomi masyarakat di negara Malaysia. Kerana pembatasan ketat yang dikuatkuasakan, seorang ibu tunggal ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara tanpa alasan selain daripada fakta yang dia perlu keluar dan membeli makanan. Setelah itu, banyak kategori sosial yang dipanggil di media sosial kerana melanggar pembatasan CCW dengan pelbagai cara yang berbeza. Walaupun semua orang melakukan kesalahan yang sama atas pelbagai sebab, adalah menarik untuk diperhatikan bahawa orang ramai melihat sejenis jurang perkhidmatan sosial serta jenis kompaun yang dikenakan mengikut kedudukan sosioekonomi. Mengikut perspektif yang menyeluruh ini, pembahagian masyarakat ke atas kelas sosial dan ekonomi yang berbeza mengakibatkan kewujudan dua kumpulan utama. Orang yang berpendapatan yang lebih dan rakyat biasa. Sebaliknya, ini bukan akhir pembezaan. Kedudukan kewangan yang tidak menentu dalam isi rumah untuk kebanyakan kategori sosioekonomi di peringkat rendah mendorong sebahagian daripada mereka untuk mengambil langkah mencuri, merompak dan yang paling menyayat hati, mengambil nyawa mereka sendiri. Ketegangan yang berlaku dalam keupayaan seseorang untuk menjana pendapatan dan memastikan kewangan teratur sangat jelas dari keadaan kewangan yang tidak menentu yang sedang dialami. Fakta bahawa bekalan makanan habis dan orang terpaksa kelaparan selama beberapa hari adalah bukti yang mencukupi untuk menunjukkan bahawa sistem ini yang dicipta oleh manusia menyeksa mereka yang kurang bernasib baik. Sekiranya gelombang ini berterusan dan jangkauannya diperluas termasuk menawarkan peluang pekerjaan, jaminan pendidikan dan memberikan bantuan untuk kesihatan mental, maka ia berpotensi mengubah cara hidup sebenarnya hidup serta kategori sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk mengklasifikasikan anggotanya. Nikmat dan sumber dalam ekonomi adalah hadiah dari pencipta yang mesti disebarkan secara adil di kalangan semua warga negara dan tidak boleh dicemari oleh struktur sosioekonomi yang merupakan hasil kepintaran manusia. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia negara kita khasnya memerlukan pengorbanan dan tanggungjawab yang amat besar daripada segenap lapisan masyarakat. Kita sebagai rakyat yang cinta akan negara perlulah membuang sikap mementingkan diri dan perlu memupuk tabiat suka saling tolong-menolong antara satu sama lain, di mana bantuan dihulurkan kepada yang memerlukan dan mengambil peduli dengan keadaan semasa agar isu sosial ini dapat dikekang semasa pandemik. Selain itu, kita juga perlu bersabar dengan dugaan yang melanda kita semua agar kita tidak dapat menjalani kehidupan harian dengan tekanan yang melampau yang boleh memberi kesan yang negatif kepada kesihatan mental kita. Dalam isu ini, tiada rakyat yang terkecuali dalam menanggung keperitan akibat pandemik ini, di mana kita dapat melihat ramai rakyat yang hilang pekerjaan dan ramai ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkorban dalam pandemik ini. Maka kita semua perlu berganding bahu untuk memberhentikan penularan wabak ini dan tidak boleh meletakkan tanggungjawab tersebut kepada satu-satu pihak sahaja. Semua dalam kalangan kita, bermula daripada pihak pemimpin tertinggi hinggalah kepada masyarakat awam, perlu melaksanakan peranan dan kewajipan masing-masing agar negara kita dapat keluar daripada pandemik COVID-19. Kajian ini memperkembangkan kefahaman kumpulan kami tentang etika bersosial dan berbudaya. Kami dapat memahami punca tercetusnya isu sosial dalam negara kita ketika PKP, dan budaya yang kita amalkan juga menjadi boleh asbab isu sosial itu menular. Objektif kumpulan kami juga telah dicapai, di mana kami dapat menyatakan budaya yang wujud di Malaysia sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan dan isu sosial yang wujud ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan.
Hasilnya, kami memahami bahawa budaya sesuatu tempat dan masa boleh mempengaruhi individu dalam aktiviti sosialnya. Akibat kami memahami bahawa budaya yang perlu diperkenalkan oleh kerajaan dalam pelaksanaan PKP telah memberi kesan yang mendalam kepada rakyat Malaysia sehingga tercetusnya isu sosial di negara kita ini. Kemudian kami juga mengambil iktibar daripada kajian kami bahawa budaya amatlah penting dalam memastikan individu itu untuk bersikap yang positif atau negatif. Cadangan kajian kami termasuk masyarakat mestilah dapat memahami isu sosial yang berlaku ketika ini agar kita semua bekerjasama menghentikan penularan isu tersebut. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.